Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung muka surat 42 ayat yang ke-253. Juzuk yang ketiga, juzuk baru, juzuk yang ketiga, Al-Kabus. Baik ya, mari sama-sama kita baca sampai ayat 154, ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa'a Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun.
Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, mudahkanlah ya Allah akan segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini ya Allah orang-orang yang suka dan sentiasa mendengar mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah memberi hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang dikurniakan hati yang bersih. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaika wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami untuk doa kepada mereka, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hebahkanlah, kurniakanlah kepada kami hikmah, yakni kefahaman terhadap agama kami. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Kau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya Allah. Baik, ayat pertama ataupun ayat pertama yang kita baca hari ini, iaitu di juzuk yang ketiga, surah Al-Baqarah. Tilkar rusul, itu subjek. Rasul-rasul itu, rasul-rasul itu ni kita boleh rujuk kepada ayat sebelum. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Maknanya tanda-tanda ayat-ayat Allah ni, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat sebelum tu ayat 252. Natluha, kami bacakannya, alaika, ke atas engkau. Engkau tu Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan hak, dengan benar sekali. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, minal mursalin, daripada perkataan tu, sesungguhnya engkau lamina. La tu dia panggil lam taukid, lam penguat, benar-benar terjemah dia. Minal mursalin, seorang dari para utusan. Maknanya dalam ayat ni panggil mursalin. Dan mursalin ni para rasul lah. Ada satu lagi kaedah bahasa selain daripada mursalin, dia sebut ar-rusul. Jadi dalam ayat berikut, tilka rusul. Apa makna tilka rusul? Ai tilka al-mursalin, haula al-mursalin. Ar-rusul ialah yang diutus. Termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan, yang bersamanya ayatullah. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Quran lah. Selain daripada Quran, ayat-ayat Al-Qaul. Sebut dalam Quran, kalau ayat itu ada dua jenis. Ayat maknanya kebesaran Allah dari sudut ciptaan, langit, ayatul qaul. Bumi, ayatul qaul. Kita sendiri pun yang kita terbentuk macam ni, ayatul qaul. Ada jenis ayat gitu, ayatullah. Ada lagi ayatullah ialah ayat Quran. Ayat Quran. Itu ayatullah.
tilka ayatullah nazluha, kami bacakannya ayat-ayat Allah tu alaika bil haqqi, kepada engkau bil haqqi, dengan hak. Apa makna dengan haqqi? Mungkin kita kata biddin al-haqqi, dengan agama yang benar yang Nabi diutuskan kepadanya, iaitu Islam. Wa innaka laminal mursalin, engkau termasuk para utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka rusul, rasul-rasul itu, yakni al-mursalin yang diutuskan itu tak sama dia. Faddalna ba'dahum, kami telah lebihkan sebahagian mereka, ala ba'din, atas sebahagian. Dah berhenti tu. Ala ba'd, kita berhenti. Ba'd maknanya berhenti. Tak boleh sambung. Sebab minhum tu ayat baru. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Noktah. Khabar, berita yang Allah nak beritahu kepada kita ialah rasul-rasul itu tak sama. Ada yang kami beri mukjizat berbentuk tongkat macam Nabi Musa. Ada yang kami memberi tidak tongkat, kami beri mukjizat dia dengan boleh bentuk besi yang keras macam Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman, kan, macam mana Sulaiman boleh cakap dengan burung, tak sama. Nah, jadi tafsirnya macam mana yang dikatakan faddalna ba'dahum ala ba'din? Antaranya tafsirnya lah minhum minar rusul, di antara mereka, yakni rasul-rasul itu, man, orang yang, man tu ada orang yang rasul itu. Kallamallah, Allah cakap sendiri. Kallamallah, Allah tu fa'il, Allah cakap dengan dia. Macam Nabi Musa, kan, Nabi Musa. Habis itu minhum man kallamallah wa rafa'a, maknanya sebelum waw, selepas waw, sebelum rafa'a, kita kena takdirkan wa minhum man rafa'allahu ba'dahum darajat. Gitu. Tapi dia shortcut wa rafa'a. Shortcut ni maknanya wa minhum man kallamallah wa minhum man rafa'allah ba'dahum darajat, dan ada di antara mereka juga yang Allah rafa'a, tinggikan sebahagian mereka darajat kepada kedudukan yang tidak terhingga. Darajat ni kedudukan yang tidak terhingga. Ulama tafsir secara jumhurnya mengatakan inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah rafa'an darajat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setinggi-tingginya, sehingga di Isra, di Mi'raj, dan diberikan berbagai-bagai kelebihan yang tidak diberi kepada nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Dikatakan apa yang diperolehi oleh nabi kita, apa yang diperolehi oleh rasul-rasul sebelum nabi kita telah diberi kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana hebat nabi kita. Sepatutnya kita bersyukur sangat berada dengan di bawah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita bekerja keras untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu lagi yang kita baca sebelum ni, kalau tuan-tuan tengok ayat tu, saya tak jelaskan sebenarnya. Ayat sebelum tu, ayat 251 tu, ayat terakhir, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, apa makna? Walaula daf'ullah, kalaulah tidak, daf'ullah ni satu kalimah, Allah tahan daf'ullah, annas, orang ramai, ba'dahum bi ba'din, ba'dahum maknanya tahan orang jahat, ba'dahum orang jahat, bi ba'din dengan orang baik, bi ba'din dengan sebahagian orang baik. Apa jadi kepada bumi ini kalau Allah tak beri pertolongan kepada orang baik
dengan menghapuskan orang jahat, apa jadi bumi ini? La fasadatil ardu. La fasadati. Lam itu dia panggil confirm, taukid. Pasti rosak, hancurlah bumi ini. Ni kita harap sangat kita, bumi kita Malaysia ni, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala masuk campur. Masuk campur. Nak Allah Subhanahu Wa Taala masuk campur, kita kena dekat dengan dia. Kena munajat, kena bangun malam, minta Allah Subhanahu Wa Taala masuk campur dalam urusan segala urusan kita. Sebab tu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tak boleh nak munajat, nak orang kata sorak-sorak. Kita kena munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kejayaan Nabi Daud alaihissalam dalam ayat sebelum tu, fahazamuhum biiznillah wa qatala Daudu Jalut. Daud ni sebelum dia nabi, dia anak seorang ayah yang anak bongsu 13 adik-beradik. Nabi Daud anak bongsu 13 adik-beradik, lelaki semua. Dia dah lah bongsu, pendek pula. Jangan duk kata orang pendek ni tak ada harga. Nabi Daud ni sehingga bila ditanya oleh Raja Jalut, Talut, anakmu berapa orang? Dia kata 12. Dia tak sebut yang ke-13. Sebab pelik sikit pada orang lain, kan? Tapi yang membantu kerajaan ataupun umat Islam yang dipimpin oleh Talut adalah Nabi Daud. Dialah yang membunuh Jalut. Sedangkan Jalut ini, dia seorang boleh lawan tentera yang besar. Dia seorang je, tak ada siapa boleh hancur. Tapi Nabi Daud alaihissalam, keistimewaan dia, walaupun dia nampak rendah, orang pun tak nampak semangat sangat, kan? Tapi Allah bagi kelebihan-kelebihan kepada dia. Bukit, bila dia lalu dia bertasbih, bukit sama tasbih dengan dia. Subhanallah, bukit tasbih dengan dia. Hebat Allah bagi keistimewaan kepada Nabi Daud alaihi salam. Suara dia masya-Allah, kalau dia baca kitab Zabur, semua burung berhenti dengar suara dia. Tapi dia pendek awalnya, rendah je, kan? Diceritakan dalam kitab tafsir Baghawi. Tuan-tuan nak tengok, boleh tengoklah. Nak ceritanya di sini, yang saya nak sebut di sini ialah walaula daf'ullahin nas. Kita ni tak akan menang, tak akan berjaya, tidak akan selamat kalau tidak ada daf'ullahin nas, bantuan. Daf' ni Allah Ta'ala, Allah tahan musuh nak mari serang kita, kan? Kita kata orang tu hancur kereta, tapi tak ada apa-apa. Itu daf'ullah tu, Allah yang tolak bala daripada dia. Sebab itulah kita jangan tinggal Allah walaupun kita hebat, walaupun kita kaya, jangan tinggal Allah. Yang disebut di sini la fasadati, bumi akan rosak kalau Allah tak mempertahankan bumi ini dengan orang mukmin. Bibadil ni makna bibadil mukminin. Daf'ullah an-nasa ba'dhum ni al-kafirin. Orang kafir secara jelas dalam tafsir menyebut, kalau dia pegang orang mukmin, dia tidak akan buat baik kepada orang mukmin. Dia tidak akan buat baik kepada orang mukmin. Dia buat program-program yang merosakkan, kan? Dia tak akan buat program yang baik. Ini disebut dalam tafsir mengenai ayat ini. Tuan-tuan boleh baca. Sebab tu Allah kata kalau Allah tak tahan mereka, mereka akan menguasai, dan mereka akan membuat kerosakan di bumi. Allah bantu dengan siapa? Biba'dil, ay biba'dil muslimin ataupun mukminin. Kalau tak buat gitu, la fasadatil ard. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Amin. Tetapi Allah itu mempunyai kurnia terhadap al-alamin, orang-orang yang duduk di alam ini yang beriman pada Allah. Amin. Itu kita kena sentiasa doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Bila umat Islam ini
lemah, tidak bersatu, maka kekuatan akan diperolehi oleh orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Kalau kita tengok orang yang buat jahat, rosak, macam kita di berita pukul 7 tadi kan, yang kerajaan kita telah sekap apa tu nama, penyanyi yang memburuk-burukkan apa ni, negara. Dia mari dekat kita, dia buruk-burukkan dengan lagu, tunjuk, tukar arak dan seumpamanya. Mereka seolah-olah rasa bebas, bebas mari di sini, ingat orang semua suka dia, maka dia buat kehendak hati dia, sehinggalah pihak berkuasa menghentikan dia daripada melakukan perkara itu. Kerosakan itu fasad, itu kefasad dia panggil. Kalau biarkan. Jadi tahniahlah kepada pihak berkuasa kerana menyekap kemarahan fasad di bumi Allah SWT. Baik, kita pergi balik ayat yang ke berikut, itu cerita-cerita bantuan Allah. Kita kena munajat dengan Allah, kena sentiasa dekat dengan Allah. Di akhir-akhir pemilihan ini, kita kena banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kurniakan pada kita pimpinan-pimpinan yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut oleh Sultan Selangor pada khutbah Jumaat semalam, pada 2 hari lepas, supaya umat Islam dipegang, negara kita dipegang oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ataina Isa bin Maryam, tebal tu. Wa ataina, dan kami telah anugerahkan Isa, akan Nabi Isa anak Maryam. Apa Allah anugerahkan kepada Isa? Al-bayinat, bukti-bukti. Bayinat ini ialah bayinat, fakta. Kalau dalam mahkamah dia panggil fakta. Fakta-fakta yang dimuatkan dalam kitab Taurat. Taurat itu selain daripada digelar dari kitab Taurat, dia disebut juga Al-Bayinat. Dan Allah kuatkan Isa dengan wa ayyadnahu, dan kami sokongkan Isa bi Ruhil Qudus, dengan Ruh Al-Qudus. Ini gelaran kepada Jibril alaihissalam. Habis itu, ini kelebihan Nabi Isa yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Kitab Injil ini adalah penguat kepada kitab Taurat. Di zaman Nabi Isa, kitab Taurat masih digunakan, cuma ditambah nilaikan dengan kitab Injil. Baik, habis itu, inilah suasana umat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka rasul-rasul. Okey, apakah cabaran yang didepani oleh para rasul, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ialah di sini disebut iqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Isu iqtatala ni ialah bermusuhan. Iqtatala anamik yang tengah dulu. Walau sya'allahu maqtatala, tidak bermusuh-musuhan, kan? Jadi isunya apa isunya? Iqtatala, bermusuh-musuhan. Siapa yang bermusuh tu? Alladzina, iaitu oleh orang-orang yang datang min ba'dihim, selepas mereka. Selepas mereka ni, selepas rasul-rasul tu, kan? Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, dia bermusuh selepas kedatangan rasul-rasul, selepas
datang bersama rasul-rasul itu al-bayyinat, bukti. Ini isu. Bayyinat ialah Quran. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum ni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab-kitab lain. Isunya kata Allah, kalau Allah nak, walau sya Allah, kalau Allah nak, Allah boleh buat pun tak ada perang, tak ada kelahi, tak ada bermusuh-musuhan orang yang datang selepas setiap rasul. Bila rasul diutus, maka rasul berdepan dengan orang musyrikin. Tak bolehkah Allah Subhanahu wa taala beri hidayah terus kepada orang musyrikin? Tak payah Nabi ni berdakwah, berjuang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Teruk sangat berdepan dengan cabaran ini. Inilah yang dikatakan iktatala, bermusuh-musuhan. Kalau Allah nak, tak berlaku pun benda ni. Tapi kenapa berlaku? Kenapa berlaku? Kata ulama, sebab manusia ni diberi akal, diberi Quran, diberi kitab, maka manusia ini kalau berpegang kepada kitab Quran sudah tentu tidak iktatala, tidak akan berkelahi. Tapi masalahnya ada yang nak berpegang, ada yang tak nak berpegang. Kata Allah, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Berkelahi ni setelah datang kepada mereka bayyinat, iaitu fakta-fakta daripada kitab Allah, Quran, kalau umat ni. Kenapa? Walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih faham. Selisih faham ni bukan kecil. Faminhum man amana, ada di antara mereka orang yang beriman, alhamdulillah. Wa minhum man kafar, dan ada di antara mereka yang paling dahsyat ialah orang kufur kepada rasul dan bayyinat yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Padahal kita katalah, kalau kita berpegang teguh, semua orang berpegang teguh kepada kitab Allah, ada isu pun, dan Allah boleh buat benda tu. Tapi Allah nak uji kita dalam surah Lail. Surah Lail. Bolehlah kita tengok sikit surah Al-Lail. Surah Lail ni surah yang keberapa? Surah yang ke-92, muka surah 595. Kan? Surah lain ni penting untuk kita dalami, ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Yani ayat 5 tu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ni orang beriman gini. Nah, orang beriman a'ta wattaqa, dia memberi dan dia bertakwa. Kemudian dia membenar dengan al-husna. Al-husna ni al-akhirah, al-jannah. Kita ni kalau memberi dan bertakwa serta yakin ada pembalasan akhirat, maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kita akan diberi bantuan untuk segala pencapaian yang baik dalam hidup kita. Fasanuyassiruhu, banyak ayat kalimah tu. Fa, maka, sa, akan, nuyassiru, akan kami mempermudahkan, hu, akan orang itu, lil yusra, untuk sebarang kemudahan, dengan syarat a'ta wa taqa.
Isu akta ni bukan beri duit saja. Beri maknanya taatlah, ketaatan kepada Allah. Akta ni wattaqa, akta beri bantuan, beri nasihat, beri pertolongan, beri kepercayaan, segala-galalah akta ni. Kemudian dia bertakwa pada Allah, dan dia buat dua-dua tu mengharapkan al-husna, iaitu balasan yang baik dengan syurga di hari akhirat. Sehingga ulama kata al-husna itu al-jannah. Maka orang itu Allah mudahkan dia untuk segala kemudahan. Sebaliknya, kalau jenis perangai ayat 8 tu, wa amma man bakhila, bakhil tidak katalah segala-gala dia bakhil, wastauna, rasa cukup apa yang dia ada, wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya adanya hari pembalasan. Apa kesan kepada orang ni? Fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan mudahkan dia untuk segala kesusahan. Allah dekatkan dia dengan kesusahan. Hati dia susah, hidup dia susah. Tapi kita tengok senang. Orang yang bakhil ni senang, dia kaya, dia ada. Sebenarnya senang untuk capai dunia, tetapi untuk capai akhirat dia tidak dibuka pintu-pintu hidayah oleh Allah SWT. Itu usaha, itu kesukaran sebenarnya. Sebab dunia ini bukan selamanya. Jadi anda nak kait ayat ni ke mana kita nak kait? Nak kait dari sudut ada orang yang memilih jalan. Dia berkhilaf bila Quran ataupun kitab-kitab diturun kepada dia, sepatutnya ikut jelah. Tapi tak, ikhtalafu, ada yang tidak setuju, maka dia ambil jalan lain. Jadi jalan lain itu dua tadilah. A'ta wattaqa, jalan yang setuju. Bakhila wastaqna, jalan yang khilaf, yang tidak setuju. Itu suasana orang yang memilih. Soalnya muslimin muslimat sekalian, adakah kita ni yang berlaku pada diri kita ini satu ketetapan ataupun pilihan? Yang kita jadi baik, alhamdulillah, yang orang lain tak jadi baik, masya Allah. Adakah ini satu pilihan Allah ataupun pilihan hamba? Agak-agak pilihan Allah, hamba kan? Buktinya bukti maknanya yang berlaku ini pilihan hamba. Ayat Quran, contohnya ayat mana? Inna hadainahu sabil. Ayat apa? Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami, kata Allah, tunjuk kepada mereka as-sabila, ai al-Islam. Tunjuk jalan Islam. Yang membentuk, yang memilih siapa? Imma syakiran wa imma kafura. Terserahlah kepada orang itu, sama ada dia nak jadi syakur, orang yang memilih jalan baik, atau kafura, ataupun jalan kufur. Makna kita ataupun manusia dulu yang akan memilih, lalu Allah dorongkan atas pilihan dia. Dorongkan. Orang ni bila dia pilih jalan jahat, dia gelak hati. Bila dia gelak hati, tak ada lagi dah kebaik, kecuali ada orang lain selamatkan. Itu isunya. Jadi jangan besok bila kita dibangkit oleh Allah nak jawab kan, aku ni nak kebaikan, tapi dah Allah tentu nak macam mana. Jangan begitu. Itu jawapan-jawapan orang yang ditolak oleh Allah dalam banyak-banyak ayat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kalau Allah nak buat gitu. Allah kata dalam ayat berikut ni, walau syaa Allah maqtatalu. Kalau Allah nak, Allah beri gitu ya, tidak mereka berperang ataupun berselisih faham ataupun tidak berpecah maqtatalu ni. Walakin Allah, tetapi Allah yaf'alu, dia akan buat mayuri, ikut manusia nak, ikut dia nak setelah manusia pilih. Maknanya
Yaf'alu ma yuri, dia buat apa yang dia nak macam kasar. Macam kasar ayat ni. Walakinna Allah yaf'alu ma yuri. Tapi kita kena ingat ayat tadi tu, inna hadainahu sabil itu bukti bahawa Allah telah tunjuk kepada manusia jalan benar, maka Allah beri kuasa kepada manusia untuk pilih jalan yang mana. Allah bila dia beri kuasa untuk pilih, dia bekalkan dengan alat untuk memilih. Dia bukan beri kuasa bodoh-bodoh, tak. Dia beri kuasa untuk memilih dengan beri akal. Dan akal ini tidak boleh bergerak tanpa bantuan sumber. Apa sumber? Quran. Jadi orang yang nak memilih, dia pilih, dia fikir dulu. Dia nak fikir, tak sampai fikiran dia. Fikiran dia kena dibantu oleh sumber. Apakah sumber? Quran dan hadis. Tapi dia tak nak ambil ilmu daripada Quran dan hadis, dia nak guna akal dia. Sebab tu dia pilih takwa. Gitu. Jadi jangan bila kita baca ayat ni, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah itu dia akan buat ikut dia nak. Macam kasar. Kena baca ayat semua. Ni memang berat, memang kasar. Tetapi Allah dah beri peluang. Mu tak nak juga, aku cakap kasar, kan? Ada juga cakap kasar ni kadang-kadang perlu juga. Tak boleh lembut saja. Nah, dah bagi peluang dah, tak nak. Aku buatlah apa aku nak, ikut mu nak, aku ikut mu lah. Habis itu. Kan? Jadi ayat 5 2 minit. Ayat 253 ni kita nak kait dengan sebelum. Nak kait dengan sebelum. Mana hakikat hidup kita ni inilah sebenarnya. Kita sebagai umat setiap rasul, kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berdepan dengan realiti yang kita sebut tadi. Realiti ini akan datang kepada kita khilaf. Kemana kita nak pilih sekarang ni, kan? Khilaf ni Allah boleh tentukan kita semua jadi baik, tapi Allah beri peluang kepada kita untuk jihad sikit, untuk berusaha sikit, untuk belajar tadabbur Quran sedikit, supaya kita faham jalan yang mana yang perlu kita ikut. Yang pastinya Allah kata faminhum man amana, ada di antara manusia orang yang baik yang beriman, wa minhum man kafar, dan ada di antara mereka yang kufur. Jadi kita kena buat keputusan lah. Tapi nak buat keputusan bukan dengan akal semata, sebab Allah kata min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat. Allah dah beri bayinat. Itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah perbincangan ayat yang ke-253, dan insya-Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bincang ayat 5254 termasuk ayat kursi, insya-Allah ayat kursi yang selalu kita baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kita untuk berjalan di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan selamat di dunia serta akhirat. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih.